Selamat sore ibu-ibu sekalian, Shalom. Apakah kita masih terus mengenal Tuhan? Apakah di dalam kehidupan kita sehari-hari mengenal Tuhan itu masih menjadi sesuatu yang kita lakukan? Kita masih memiliki kerinduan mengejar untuk mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Kita bersyukur kalau sore hari ini kita boleh kembali bersama-sama. Kita akan beribadah di dalam sebuah persekutuan wanita. Dan sebelumnya saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, berkatilah kami pada sore hari ini. Di dalam kami bersekutu di hadapan Tuhan bersama-sama. Kerinduan kami adalah mengenal-Mu, Tuhan. Di atas segala-galanya kami menjadikan Engkau sebagai Tuhan yang kami rindukan setiap saat. Kiranya Tuhan menyertai di dalam persekutuan kami pada sore hari ini. Berkati, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu-ibu, mari kita menaikkan sebuah pujian dengan judul Mengenal-Mu. Saya akan menyanyikan buat kita sekalian. Dan
mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. 还没听到之前，我们先做一个祷告。 Bapa Surgawi, berkatilah firman-Mu yang akan kami pelajari bersama-sama. Kami rindu boleh mengenal-Mu Tuhan. Kami rindu di dalam waktu-waktu kami yang singkat ini, kami boleh semakin mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita melihat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai dengan ayat 32. 我们先来看一出的圣经《哥林多前书》第7章29到32节。 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai dengan ayat 32. 就是《哥林多前书》第7章29到32节。 Ya, saya akan membacakannya ya. 我们来听牧师读。 Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. 29节开始，我们来注意我们的圣经。弟兄们，我对你们说，时候减少了，从此以后，那有妻子的要像没有妻子，爱哭的要像不爱哭，快乐的要像不快乐，买的要像无有所得，用事物的像不用事物，因为这世界的样子将要过去了。我愿你们无所挂虑，没有戚戚的，是为主的事挂虑，想怎样叫主喜悦。 Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita semua. 我们读经到此。 Ada satu kalimat yang sangat penting sekali di sini. 这里有一个非常重要的词句， Waktu telah singkat. 时间非常的少了， Kemudian ditambah lagi dengan waktu sisa. 再加多一句，就是剩下的。 Ibu-ibu, saya percaya kita memahami maksud dari Paulus. 姐妹们，我相信我们晓得保罗的意思。 Kita harus mempersiapkan diri kita karena waktu yang kita hidupi itu sebenarnya singkat. 我们要预备我们的日子，因为我们所剩下的日子不多了，很少了。 Kedatangan Kristus selalu dikatakan sudah dekat. 主耶稣再来的日子，常常被说快来了，快到了。 Waktu Paulus mengucapkan ini, menulis ini, sampai dengan saat ini sudah berlalu juga waktu 2000 tahun. 保罗写这节经节，直到现在已经过了2000年了。 Tetapi Paulus tetap mengingatkan waktu yang kita hidupi ini telah singkat. 但是保罗的话，直到现在也告诉我们，我们的生活实在太简短了。 Atau waktu yang kita hidupi ini sekarang ini adalah waktu yang sisa. 就是我们现在还生活着的时间，也是剩下的时间而已。 Dari sejak kita mengenal Tuhan, 当我们开始认识神的时候， kita memiliki saat di mana sebelum dan sesudah mengenal Tuhan. 我们有一个阶段，就是之前还没认识主之前，以及认识主之后。 Setiap kita tahu dengan persis kapan kita mengenal Tuhan. 我们每个人确实晓得，我们到底是什么时候认识主的。
Jadi setiap kita pernah hidup tanpa mengenal Tuhan. 我们每个人曾经活在不曾认识主的时间。 Waktu tanpa mengenal Tuhan itu bisa dikatakan sebagai waktu kita hidup di dalam kesia-siaan. 当我们还没认识主的那一段生活，就是突然的、没有益处的。 Nah, Paulus menginginkan di dalam waktu yang singkat ini atau waktu sisa ini setelah mengenal Tuhan, 保罗这里要提醒我们，就是我们剩下的时间，剩下的就是当我们认识主以后的生活， agar supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu atau kesempatan itu. 让我们不浪费这个简短的时间，或者是突然的活。 Apa yang Paulus inginkan di dalam waktu yang sisa, waktu yang singkat ini? 那保罗要我们在这剩下的时间做什么呢？ Yaitu hidup seolah-olah tidak memiliki apa-apa. 就是生活好像我们什么都没有的。 Tentu saja kita memiliki banyak hal. 当然，我们是拥有很多东西， Kita memiliki keluarga, 我们有家庭， kita memiliki benda-benda yang kita sukai. 我们有我们喜爱的物质， Kita mungkin sampai hari ini masih membeli ini dan itu. 直到今天我们还是用我们的买这个买那个。 Bahkan yang sangat penting sekali bahwa setiap kita masih memiliki keinginan. 但是重要的是，直到今天我们还有一些意念。 Biasanya keinginan itu tidak hanya sekedar keinginan. 通常这些意念不单单是意念而已。 Ketika kita bisa memiliki keinginan itu, kita membeli. 当我们有这个意念想买的话，我们马上就会把它买起来。 Tentu saja itu wajar. 当然，这是很正常的。 Setiap kita memiliki keinginan. 我们每个人都有这个欲望。 Walaupun firman Tuhan mengingatkan kita jangan mengingini. 纵然圣经告诉我们不要想要， Kita perlu berhati-hati dengan apa yang kita inginkan. 我们对我们所想要的，我们要非常谨慎。 Manusia kalau sudah tidak memiliki keinginan, itu sudah tidak wajar. 一个人假如没有欲望的话，那已经不正常了。 Tetapi menginginkan sesuatu yang tidak wajar itu juga tidak baik. 但是对那些不是我们意念的，我们还有那个意念，那也是不正常。 Umpamanya kita menginginkan milik orang lain. 比如说，我们很想得到别人所要的、所有的， Itu bisa membuat kita ingin mencuri dari orang lain. 这会让我们想要从那个人那边偷窃过来， Itu tidak wajar, tidak baik. 这是不正常，也是不对的。 Atau kita menginginkan sama seperti orang lain. 或者我们想要跟其他人一样， Orang lain punya sesuatu, kita juga ingin seperti itu. 别人有这个东西，也想要跟他一样同有这个东西， Itu berarti sesuatu yang sifatnya bersaing. 这就是一个竞争，有一些竞争的心态， Ini masih oke, tetapi ini juga kurang baik. 这还是可以接受，也不是好的行为。 Orang Kristen tidak boleh sembarangan menginginkan seperti orang lain. 基督徒不可以像外邦人这样的随便想要别人的东西。 Kemudian hati-hati juga kalau menginginkan karena trendy, terkenal pada waktu ini. 我们也不要因为现在时髦，现在很多人都这样做，我们就跟随，这也是不对的。 Jadi yang saya sebutkan ini adalah sesuatu keinginan yang tidak wajar. 我刚才说的提到的这几点是一个不正常的需要。 Dan Paulus mengingatkan, Paulus ingin orang Kristen itu tidak hidup di dalam kekhawatiran. 保罗要我们基督徒活在不是挂虑的当中。 Ibu-ibu, apakah kita menyadari bahwa ketika kita memiliki sesuatu itu baik, tetapi itu juga bisa membuat kita khawatir. 姐妹们，我们有没有想过，有的东西我们已经拥有了，但是这些东西会让我们觉得很挂虑、很担心。 Ya, kalau sesuatu yang kita miliki itu sudah lama kita miliki, mungkin kita tidak terlalu khawatir kalau itu hilang atau rusak.
假如我们拥有一些东西已经很老旧了，那我们就不大去关心它，挂虑它坏了没有，还可以用没有。 Apalagi kalau kita bisa membeli lagi. 更况且是我们可以再去重新买回来的。 Tetapi setiap kita memiliki sesuatu yang bisa membuat kita khawatir. 但是我们每个人都有一些我们所拥有的，但是我们会为它而挂虑。 Ketika kita memiliki barang-barang berharga, kita khawatir. 比如说，我们有一些有价值的财物，我们会为它而挂虑、担心。 Kita khawatir itu hilang. 我们担心它会失掉。 Kita khawatir nilainya berkurang. 我们也挂虑它的价值下跌了。 Kita khawatir diambil orang. 我们挂虑被人拿走了。 Karena kita khawatir kita tidak bisa memiliki lagi. 而且我们挂虑失去以后，我们不再会拥有它。 Paulus ingin kita tidak khawatir di dalam waktu yang singkat ini. 保罗教导我们，在这个短暂剩下的时间，我们不要活在挂虑当中。 Sehingga Paulus mengajarkan supaya kita fokus kepada perkara Tuhan. 所以保罗要我们专注在神的事工上。 Umpamanya Paulus berkata, orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. 这里保罗告诉我们，爱哭的要像不爱哭。 Orang-orang yang beristri berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. 有妻子的就好像没有妻子一样。 Orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. 有喜乐的就好像不再喜乐了。 Ini bukan mengajarkan kita untuk membuang kesempatan. 这不教导我们把我们的机会放掉。 Apalagi di sini berbicara soal beristri atau bersuami. 这里何况这里告诉我们是说到关于妻子或是丈夫。 Paulus tidak mengajarkan kita untuk bercerai. 保罗不是教导有家庭的人要离婚， Tetapi bagaimana orang yang beristri atau bersuami hidup berfokus kepada Tuhan. 但是教导怎么样一个家庭有丈夫或是有妻子的人，他的生活只专注于神， Ini tidak mudah. 这当然不容易。 Sehingga Paulus juga sebenarnya di Korintus 1 Korintus pasal 7 ini berharap orang-orang yang tidak beristri atau bersuami tidak perlu memikirkan itu. 在哥林多前书第7章，我们读的这一段经文也告诉我们，没有娶妻、没有嫁丈夫的，我们也不必， Tidak perlu khawatir akan itu. 我们也不必为这件事而挂虑。 Karena kalau kita berkeluarga, beristri atau bersuami, kita perlu memikirkan bagaimana menyenangkan mereka. 当我们有家庭、有丈夫和有妻子的时候，我们要想尽办法，怎么样让我们的配偶得到快乐、喜乐。 Kita perlu memikirkan bagaimana memenuhi keinginan mereka. 我们也想尽办法，怎么样能够满足他们的要求。 Kita perlu peduli memperhatikan orang yang ada di sekitar kita. 我们也需要附上这些爱心，关心我们周遭的人。 Beda dengan kalau kita tidak memiliki istri atau suami, itu beda. 跟单身的、孤身的、没有丈夫和妻子的人是不一样的。 Artinya kita tidak memiliki kekhawatiran soal itu. 意思说，我们不必没有这一些的要求，这一些的需要，这一些的负担。 Tetapi bukan berarti Paulus mengajarkan orang lalu dilarang menikah. 这里保罗也不是告诉我们说不许可我们有婚姻。 Silakan kalau memang mau menikah, silakan. 假如你已经有喜爱的人，你可以结婚、建立家庭。 Tetapi yang Paulus ingin kita perhatikan di sini adalah waktu hidup kita ini singkat, sudah singkat, tinggal sisa. 但是保罗要强调的就是在我们现在的生活，只是剩下的时间而已，非常短暂。 Agar supaya kita tidak terlalu khawatir, kita fokus kepada Tuhan. 就是教导我们不要太挂虑、太担心，但是我们只专注于神。 Di ayat 32 umpamanya, 比如在32节， aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. 我愿你们无所挂虑。 Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. 没有娶妻的是为主的事挂虑。 Ayat 33,
第33， Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. 娶妻子的是为世上的事挂虑。 Jadi orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada hal duniawi. 所以娶妻子的，他就为世上的事而挂虑。 Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. 没有家庭的人，他的注意力、专注力只在于神。 Tetapi ini bukan berarti kalau beristri itu duniawi. 这不意表说有家庭的人就是属世的人， Tidak baik. 是不好的。 Ya, beristri itu bukan maksud Paulus mengatakan itu tidak baik. 这里有家庭不为说是不好的事件， Karena beristri itu pasti akan membuat kita terpecah perhatian. 当然有家庭会让我们的注意力分开。 Sekali lagi, Paulus tidak mengajarkan kita untuk tidak beristri 当然，保罗不是劝勉我们不要组织家庭， atau tidak bersuami. 就是不要娶妻子，不要嫁丈夫，不是的。 Paulus tidak mengajarkan kita untuk bercerai. 保罗也没有教导我们有家庭的人要离婚， Tetapi Paulus ingin kita tidak terlalu khawatir dengan kehidupan ini. 但是保罗强调我们不要太专注在这个家庭生活当中， Karena dunia ini akan segera berlalu. 因为这世界马上就要过去了。 Saya ingin mengajak kita melihat satu ayat 1 Petrus 4 ayat 2. 我们来看一处的经节，就是在彼得前书1 Petrus 4 ayat 2. 彼得前书第4章第2节， Ya. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. 你们存这样的心，从今以后就可以不从人的情意，只从神的旨意，在适度一下的光阴。 Jadi kita melihat di sini 所以我们从这里我们可以看到， Paulus dan Petrus memiliki satu kesepahaman. 保罗与彼得有相同的观念。 Mari hidup menurut kehendak Allah di waktu yang sisa ini. 就是在这个剩下的时间、余下的光阴，我们活着照神的旨意。 Dengan memikirkan kehendak Allah, kita cenderung akan mudah ketika kita harus meninggalkan dunia ini, kita tidak terlalu khawatir. 就是当我们专注在神的旨意当中的时候，到那个时候我们将要离开世界，我们不会这么的担心挂虑了。 Contoh istri Lot, 比如说罗德的妻子， dia tidak siap ketika itu harus meninggalkan kota Sodom. 当时要离开所多摩的时候，他没有预备好心。 Kita tahu di dalam peristiwa itu malaikat memperingatkan Lot, istri dan anak-anak untuk tidak melihat ke belakang. 我们晓得当时天使告诉罗德以及他的妻子、他的孩子们，当他们逃跑到山上的时候，不要转头向后看。 Tetapi kita tahu di dalam peristiwa itu istri Lot melihat ke belakang. 我们晓得当时罗德的妻子就往后看了一眼。 Apa yang membuat istri Lot melihat ke belakang? 是什么让罗德的妻子要往后看呢？ Karena mungkin dia tidak siap meninggalkan apa yang dia miliki saat itu. 也许他当时放不下他留在那边的东西， Dia mungkin memiliki barang-barang yang dia hargai, 也许他留下一些非常有价值的， sehingga dia berpikir apa yang akan terjadi dengan barang-barang yang dia tinggalkan. 也许他的想法就是我留下的这些东西怎么样了呢？ Sehingga dia berpaling ke belakang. 所以他就往后看了一眼。 Ibu-ibu, apakah kita siap hanya tetap menatap ke depan, mengikuti Yesus yang berjalan di depan kita? 姐妹们，我们是否预备好心，只单单跟随、仰望前面在前面走的耶稣的脚步呢？ Waktu ini singkat, 剩下的时间不多了，非常短暂了。 waktu hidup kita singkat. 我们生活的时间也不多了， Kita tidak tahu kapan itu akan tiba. 我们不晓得这时间什么时候临到我们， Tetapi singkat. 但是非常短暂。 Kita perlu merenungkan akan waktu yang singkat ini.
我们需要思想剩下这短暂的时间。 Kita tidak bisa berpikir seolah-olah hidup kita masih panjang. 我们不能想到我的生活可能还很长， Atau kita perlu merenungkan berapa usia kita saat ini. 也许我们会思考我的岁数可以到多少，我现在几岁了？ Contoh saya sudah 61. 比如牧师61岁了， Berapa lagi yang saya miliki? 到底还拥有多少的岁数？ Apakah saya masih bisa memiliki waktu 10 tahun? 10年吗？ Belum tentu. 不一定， Bisa jadi tahun depan. 可能明年， Bisa jadi sebentar lagi. 可能等一下子。 Siap nggak saya? 我预备好了吗？ Apakah saya sudah siap meninggalkan segala sesuatu? 我预备好放下我所有的一切吗？ Ini siap meninggalkan segala sesuatu itu bukan berarti karena saya sudah frustasi dengan kehidupan ini. 我使得放下现在的，不是说我对我现在的生活非常没有希望了、绝望了。 Saya menikmati semua berkat Tuhan. 我非常享受神赐给我所有的恩典。 Berkat Tuhan itu banyak. 神的恩典对我来说太多了。 Saya percaya dalam hidup kita berkat Tuhan itu sangat banyak. 我深信我们每一位姐妹们的生活，我们领受神的恩典也足够多了。 Berkat Tuhan dalam hidup saya juga banyak. 神给我的生活上的恩典也非常的多。 Pernahkah kita catat apa saja berkat Tuhan dalam hidup kita? 我们成否把这些神的恩典把它记载下来呢？ Mungkin ya saking terbiasanya rutinnya kehidupan ini kita tidak mencatat lagi. 也许我们生活就这样过了，以至于我们不再记得、不再纪念、不再把神的恩典记下来了。 Nah, yang bahaya adalah kita justru begitu terbiasa dengan berkat Tuhan sehingga kita bisa jadi menganggap itu bukan berkat lagi. 更可怕的是，当我们经过这些日子所领受的恩典，因为太普遍了，每天都有，我们就把它当成是理所当然，不当它是神的恩典了。 Ya, itu sangat berbahaya sekali. 这是非常可怕的，非常危险的。 Hidup kita itu tidak mungkin tanpa berkat. 我们的生活不可能是没有恩典的， Semua itu berkat dan anugerah Tuhan. 所有我们在生活上的都是神的恩典，神的祝福。 Kalau kita mencoba untuk menulis, saya percaya kita akan kaget. 假如我们把它一一记下来，我相信我们会非常的吃惊。 Dan apakah lalu kita berpikir masih ada yang belum kita miliki? 那我们就会想，还有什么我没有拥有的？ Dan Paulus mengingatkan kita bahwa kita hanya perlu memiliki waktu bersama Tuhan. 所以保罗的再次提醒我们，没有什么是我们没有拥有的，我们需要的就是怎么样与神一起来生活。 Kita harus memulai memikirkan bahwa hidup ini hanya Yesus yang penting. 我们要开始思想，我们的生活现在最重要的就是神主耶稣， Hanya Yesus yang berharga. 只有主耶稣是有价值、宝贵的， Hanya Yesus yang saya butuhkan. 只有耶稣是我所需要的。 Betul, kita masih butuh makan, minum, dan lain-lain. 当然，在生活上我需要我吃喝，还有其他的需要， Tapi itu bukan hal-hal yang utama. 但这些都不是主要的需要。 Yang kita butuhkan saat ini adalah Tuhan. 现在我们最需要的就是主耶稣自己。 Mari kita pergunakan waktu yang sisa dan singkat ini dengan sebaik-baiknya. 所以，让我们使用只剩下的有限的时间， Agar 能够 supaya 好好的使用它， agar supaya kita tidak usah khawatir dengan hidup ini. 好让我们不对我们的生活有挂虑、担心， Tidak perlu mengkhawatirkan hidup ini. 不再挂虑，不再为这个生活而挂虑， Karena semua yang kita butuhkan itu sudah Tuhan berikan. 因为生活上所需要的一切，神已经赐给我们了。 Yang kita butuhkan sekarang adalah apa kehendak Tuhan dalam hidup saya sekarang di waktu sisa singkat ini. 现在，在我剩下有限的时间里，到底神要我做的最重要的是什么？ Mari kita mengenal Dia. 让我们更认识他， Mari kita merindukan Dia. 我们更思念他， Mari kita
lebih banyak terbuka untuk berbicara, berdoa dengan Tuhan. 让我们对神更敞开，更愿意把我们的一切借着祷告向主说出来。 Mengenal Tuhan dengan cara membuka firman dan membaca merenungkannya. 就是借着读经、祷告、思想神的话语，我们可以找到神。 Apa yang dia lakukan di masa-masa yang tercatat di Alkitab. 就是主耶稣在世上圣经里面所记载他所行的一切事。 Dengan Abraham, dengan Musa. 就是怎么样，以摩西、以亚伯拉罕。 Karena relasi yang terjadi itu juga terjadi dengan kita. 因为他们的关系，同样的，我们也可以有这样的关系。 Jika kita merasa tidak terlalu dekat dengan Tuhan, mungkin kita harus mulai. 也许我们当中有觉得我跟神没有这样的亲密的关系，现在我们可以开始培养这样的亲密的关系。 Dengan mengenal Tuhan, maka kita tidak akan khawatir dengan hidup. 接着认识耶稣，我们对我们的生活不再有挂虑了。 Mari kita hidup seolah-olah tidak memiliki apa-apa. 让我们生活就好像没有拥有世俗上的这些东西。 Karena kita akan kembali nanti kepada Tuhan juga tidak dengan memiliki apa-apa. 因为有一天我们回到天家的时候，我们也不能够带一点一滴这世界上的东西。 Kita dilahirkan telanjang, kita akan kembali juga dengan ketelanjangan. 我们赤身露体而降生，同样的，我们归回天家的时候也是赤身露体的。 Apakah kita siap? 我们预备好了吗？ Mari kita berdoa. 我们来做一个结束祷告。 Bapa, terima kasih mengingatkan kita melalui firman-Mu, hidup ini singkat. Hidup kami tinggal sisa. Bagaimana cara kami menghidupi hidup sisa ini? Kiranya Tuhan menolong kami memberikan hati yang bijaksana, agar kami tidak hidup seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan di dalam Engkau. Ajar kami untuk memiliki Engkau, ajar kami untuk melihat Engkau sangat berharga di dalam kehidupan kami. Walaupun kami mungkin tidak memiliki apa-apa, tetapi kami memiliki Engkau Tuhan yang adalah sumber atas segala sesuatu. Ajar kami untuk tidak menyia-nyiakan hidup walaupun singkat ini. Dan di dalam waktu yang singkat ini, kami belajar mengenal-Mu Tuhan. Kami belajar menjadikan Engkau sebagai Tuhan atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh memiliki Engkau. Kami bersyukur Engkau menjadi Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus, anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Shalom ibu-ibu, semoga dalam keadaan sehat selalu. 姐妹们平安，希望我们大家都在健康的状况。 Sampai jumpa lagi. 直到下个星期我们再见。 Tuhan memberkati. 愿神祝福我们。